Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram kereta hantu. Kisah ini telah diceritakan oleh seorang kawan daripada pengalaman yang telah dialaminya beberapa tahun yang lalu. Kisahnya macam-macam. Pada suatu malam, aku bagi giliran kepada kawan aku ni sebagai Abu. Pada suatu malam tu, dia terasa bosan tinggal di rumahnya. Lalu dia pun membuat satu rancangan untuk keluar bersiap-siap. Tak kira dari kawasan mana pun, asal dia dapat menghilangkan bosan dan boring yang teramat sangat pada diri dia pada masa itu. Jadi dia mulalah start kereta dia. Lalu dia pun keluar daripada pagar rumah dia dan dia menuju ke satu kawasan yang dia sendiri pun tak tahu kawasan ni adalah kawasan yang jarang kereta lalu pada waktu itu. Kawasan ni adalah satu kawasan yang dulunya ada penjara yang terletak di situ. Tapi setelah beberapa lama penjara itu tidak lagi digunakan dan akhirnya telah diroboh oleh pihak kerajaan. Jadi masih dalam perjalanan ni tu, tiba-tiba dia nampak ada sebuah kereta yang tersadai di tepi jalan. Daripada jarak yang tak berapa jauh, dia lihat dalam kereta tersebut ada sepasang mata yang sedang memandang dia dan melambai-lambai ke arahnya. Jadi Abu ni pun dia toleh ke kanan, dia tengok ke kiri, tengok ke arah belakang, ke arah depan, tapi tak ada siapa-siapa pun di kawasan tu. Mungkin makhluk yang ada dalam kereta itu memandang diri dia. Dia berasa begitulah. Jadi dia kata mungkin orang ni memerlukan pertolongan dia. Mungkin ada masalah yang terjadi kat kereta tersebut. Jadi Abu ni pun cubalah menghampiri kereta tersebut. Bila dia berada di sebelah kereta tersebut, dia baru nak buka pintu kereta, dia tengok dalam kereta tersebut tak ada sesiapa pun. Lalu dia berasa hairan dan pelik pada kereta itu. Dia kata, tadi aku nampak ada orang yang memandang aku dan melambai-lambai kepada aku seperti macam nak minta tolong dengan aku. Tapi kenapa tak ada? Abu mula berfikiran yang positif pada masa itu. Yang negatif, dia mengatakan, kata mungkin itu adalah ayalan aku. Sudahlah, kata. Abu pun malah nak fikirkan perkara itu. Jadi dia pun mulalah nak teruskan perjalanan dia. Masa dia nak teruskan perjalanan dia, tiba-tiba kereta yang berada di sebelah dia tu membunyikan horn pada waktu itu. Pen 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 pen. Jadi Abu pun tak jadi dah nak teruskan perjalanan. Dia kata mungkin orang tu tunduk. Masih dia sampai kat sebelah tu. Jadi bila dia cubalah toleh nak melihat siapa yang ada dalam kereta tu dan apa yang berlaku kat kereta tersebut. Jadi bila dia toleh, dia tengok dalam kereta tu ada wajah yang sangat menyeramkan diri dia. Dia sendiri pun tak tahu nak gambarkan macam mana wajah yang dia lihat yang ada dalam kereta tu. Lalu Abu pun hanya dapat mengucapkan pada waktu itu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa tu? Ya Allah, seram. Aku tak pernah tengok makhluk yang macam ni. Ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada apa-apa pun perkara. Ya Allah, aku tak nak terjadi apa-apa dekat diriku. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah. Jadi Abu pun cuba nak hidupkan kereta dia. Nak teruskan perjalanan, tapi kereta dia tak dapat nak teruskan perjalanan kerana kereta dia telah pun kematian enjin. Enjin dia telah mati pada masa itu. Jadi Abu pun fikir apa yang harus aku buat ni. Tiba-tiba kereta yang ada di sebelah dia tu terus
blok kereta dia. Masa tu Abu dah tak tahu nak fikir apa dah. Dia kata habis aku dah kata kalau lah kau rompak habis. Dia kata kalau hantu aku tak nak jumpa hantu macam mana ni, ini dah pengalaman isteri. Dia kata. Jadi Abu pun buka pintu daripada belah penumpang. Jadi dia pun terus keluar daripada kereta dia. Mujurlah pada waktu tu ada sebiji kereta yang lalu di kawasan tersebut, lalu Abu bertahan kereta tersebut. Bila Abu tahan kereta tu berhentilah. Kereta tu pun tanya, bang, kenapa bang? Kenapa abang tolongan saya ke? Kenapa abang nampak macam orang yang dalam ketakutan? Jadi dia kata, sebenarnya cik, tadi Encik tengok tak? Encik nampak tak tengok ada kereta sebelah kereta saya tu? Yang hadang kereta saya tu, saya masa tu dalam perjalanan, tiba-tiba saya dapat kereta sadai. Jadi kereta tu dia macam minta tolong kepada saya. Jadi bila saya menghampiri kereta tersebut, saya tengok dalam kereta tu ada lembaga yang sangat menyeramkan. Dia bukan orang, tapi dia adalah makhluk yang tak tahu saya nak gambarkan macam mana wajah dia. Tapi kereta yang ditahan oleh Abu tadi, kereta tu kata, bang, mana ada kereta bang kat sebelah abang tu? Tak ada apa-apa pun kat sebelah abang tu. Dia kata ada. Tak ada bang. Cuba abang tengok. Jadi bila Abu balik dia tengok, memang tak ada kereta dekat situ. Dia kata, tadi aku nampak ada kereta. Macam mana kereta tu tak ada? Tu orang yang ditahan oleh Abu tadi tu dia pesan, dia kata kawasan ni memang banyak berlaku perkara-perkara yang macam ni. Jadi kalau abang mandu kesorangan diri, abang nampak apa-apa kat tepi jalan tu, abang tak payahlah singgah. Oh ya ke? Maklumlah saya baru pesan lalu kat kawasan ni. Terima kasih Encik kerana bantu saya. Boleh Encik tunggu saya sekejap? Jadi kereta yang ditahan oleh Abu tadi tu kata okeylah, saya tunggu abang. Jadi Abu pun mula masuk dalam kereta dia dan hidup dalam kereta dia. Jadi nasib baiklah mujurlah pada saat tu kereta dia dapat dihidupkan kembali. Lalu Abu pun teruskan perjalanan dia. Kali ni dia kata taubat dah, aku tak mau lagi lalu kat kawasan ni, dan aku tak mau lagi berhenti bila aku nampak ada kereta yang tersadai di tepi jalan yang kes yang terjadi pada diri dia pada malam tu. Itulah kisah seram yang dikongsikan oleh Abu kepada aku. Semoga anda terhibur dengan cerita yang aku sampaikan. Kisah yang kedua pula, pada masa itu ada 5 orang sahabat ni, dia nak menuju ke suatu negeri di pantai timur pada masa itu. Jadi jalan yang nak menuju ke kawasan itu, jalan tu hanya satu saja yang boleh digunakan, iaitu melalui Lebuh Raya Karak Highway pada masa itu. Jadi pada masa dia mulakan perjalanan dia, mula-mula tu memang keadaan yang tak ada apa-apa yang berlaku pada 5 orang sahabat tadi. Apabila dia sampai di selepas melepasi terowong, keluar daripada terowong saja, tiba-tiba dia nampak ada sebuah kereta. Tapi pada masa tu dia tak berapa perasan kereta tersebut jenis apa, sebab keadaan gelap, jalan lama pada waktu tu. Jadi dia kata, kenapa kereta ni halang kereta kita? Kawan-kawan dia kata, mungkin orang tu dia tengah guna telefon kot, ataupun mungkin dia tengah bergaduh dengan bini dia. Sudahlah, tak payah layan lah. Itu si pemandu ni, kawan pemandu ni pun kata, dia kata, aku rasa aku nak berhenti tepi dulu lah, daripada aku tengok kereta ni bawa sakit hati aku, baik aku berhenti tepi dulu. Jadi kawan dia setuju lah. Keempat-empat kawan dia pun bersetuju. Bila bersetuju, lalu kawan yang sedang memandu ni pun, dia pun berhenti kereta dia di bahu jalan. Setelah hampir 10 minit
Apabila dia tengok kereta yang hadang dia tadi tu dah tak ada, dah tak kelihatan lagi, jadi dia pun pemula lah. Teruskan perjalanan dia. Lebih kurang dalam 10 minit dia berjalan, tiba-tiba dia nampak kereta yang dia nampak tadi tu. Dia perasan kereta tu dekat bahagian belakang macam sama dengan kereta yang kali kedua yang dia jumpa, tapi kali ini dia lebih jelas. Jadi bila dia perhatikan kereta tu, rupanya kereta yang ada di hadapan dia adalah kereta Volkswagen berwarna kuning. Dan kereta tu bagi lampu signal supaya dia potong kereta tersebut. Jadi kawan dia ni pun kata, potonglah, kereta tu bagi signal tu. Oh iyalah, potonglah. Jadi dia pun mulalah bagi signal kiri, lalu dia pun memotong kereta tersebut. Masa dia potong kereta tersebut, dia tengok dekat dalam kereta tersebut, dekat bahagian belakang, dia tengok ada seorang perempuan. Perempuan ni wajah dia menyeramkan. Mata dengan mata dia yang terbeliak melihat ke arah kenderaan mereka. Dan apabila dia peranjat, dia tengok, apa tu? Ya Allah. Apa ni? Mereka pada masa itu dalam keadaan yang takut pada masa itu. Akhirnya kereta yang mereka naiki itu telah terbabas di tepi jalan, lalu terjatuh ke dalam gaung. Muncullah masa pada masa itu gaung itu tak berapa dalam. Jadi mereka ni hanya cedera ringan saja, tapi mereka tak dapat akan perjalanan sebab kereta mereka tersangkut ke dalam gaung tersebut. Jadi cuba didapatkan bantuan daripada lebuh raya ni. Akhirnya keesokan hari dalam pukul 5 pagi lebih kurang macam tu, datanglah kereta Honda ke arah kereta mereka. Akhirnya mereka ni dapat diselamatkan dan dibawa ke hospital. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Jika anda suka dengan cerita yang aku ceritakan kepada anda, aku minta supaya anda dapat subscribe, share, tekan loceng dan komen cerita ni. Kalau anda ada cerita-cerita yang menyeramkan, anda boleh emailkan ke alamat emailku, iaitu locengmerah1981alias.com.my. Apa-apa pun ikutilah kisah seramku ni, dan kita akan bertemu lagi dalam kisah-kisah yang seterusnya. Bye.